Hai, saya Saskia Dahuri, pengacara anda dalam Rezeki dari Rumah. Kanak-kanak dan bayi sangat sensitif dengan keadaan persekitaran. Ketidakselesaan boleh menyebabkan bayi tersebut terganggu dan secara tidak langsung akan mengganggu seluruh isi rumah. Pengalaman tetamu kita pada hari ini selepas melahirkan anak pertama membuahkan idea untuk beliau menjalankan perniagaan dari rumah. Anda nak tahu apa perniagaan tu? Jom ikut saya. Baiklah penonton, sekarang ni kita nak berkenalan dengan Puan Arina dan juga Puan Sumarni, pengusaha produk bayi dari rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni macam mana tercetusnya idea untuk berniaga produk bayi dari rumah ni? Okey, barang utama kita produk bayi daripada rumah ni adalah set tilam kekabu. Okey, idea first dia bila saya deliver anak yang pertama, and then memang susah sangat nak cari tilam kekabu ni. Lepas tu one day kakak sulung saya lah, dia datang rumah and then dia bagi tilam anak dia one set. Tapi actually itu daripada anak dia yang last sekali tahu. Almost dah 10 years macam tu tilam tu. Usia tilam tu dah 10 years. And then kita just tukar dia punya cover saja. So daripada situlah saya terfikir, okey, tilam kekabu ni dia tahan lama. Yes. Dah 10 tahun dah 10 tahun pun dia lagi cantik lagi. Just kita tukar cover saja. And then pada situ saya cakap try juga ada search mana-mana. And dia susah nak cari. Kadang-kadang ada yang size dia baby, kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil kan. That's why kat situ lah macam susahnya. And then saya idea tu mak saya pandai jahit. And then saya pergi beli kain. And then kita ada kekabu original. Okey, dekat kawasan penempatan saya tu ada supplier untuk kekabu original. And then saya minta mak saya jahit. And then kita buat satu set tilam baby. And then sampai sekarang pun boleh pakai lagi. Dah berapa lama dah berniaga tilam kekabu ni? Okey, dia tilam kekabu ni almost dah nak masuk 2 tahun. And then daripada tilam kekabu tu pula kita pergi ke Bedong, ke Baru, and then Tunku Baby. Itu semua kita buat daripada rumah lah. And then kita minta mak yang jahitkan. Semua saya bagian marketing lah macam tu. Pendapat saya tentang bekerja dari rumah ini adalah sangat bagus sebenarnya. Jadi kepada mereka-mereka di luar sana, jangan memandang rendah bagi orang yang bekerja dari rumah. Kerana kita semua bermula daripada rumah. Bagi saya, berniaga dari rumah ni seronok. Dan sebenarnya baguslah sebab salah satu masa tu kita tak perlu ikut office hour. Itu semua ikut masa kita sendiri. Dan masa untuk family pun terjaga. Dan boleh nampaklah sebenarnya orang yang bekerja dari rumah ni sebenarnya orang boleh bahagi masa orang dengan lebih cekap. Perniagaan dari rumah ini bagi saya satu perkara yang masih lagi baru dekat Malaysia, dan kalau kita lihat sebelum tahun 2010 ini tak ramai orang yang berani untuk berniaga dari rumah, tapi daripada sekarang ini banyak graduan anak-anak remaja ini yang mula beranikan diri untuk berniaga daripada rumah tanpa orang kata pejabat fizikal, di mana dia orang jadikan bilik dia orang semua sebagai rumah. Dan itu salah satu bagi saya satu yang sangat positif, di mana kita lihat daripada sudut besarnya itu di mana sahaja kita boleh cari rezeki. Seperti saya sendiri
sendiri. Saya menulis skrip daripada rumah juga, dan itu menjadi income untuk saya menjaga keluarga saya. Dan bagi saya diharapkan makin ramailah anak-anak muda yang kadang-kadang diorang bagi alasan tak ada kerja. Dia sebenarnya di mana sahaja pun kita boleh cari kerja, terutamanya di rumah sendiri. Berapa lama dah Puan berniaga tilam kekabu ni? Okey, kita fokus sekarang ni dah 2 tahun. Masuk pasaran pun dah 2 tahun. Lepas tu kita masuk online marketing, online business. Kita dah, sekarang pun kita dah buat, siapa-siapa nak order daripada melalui online, kita pun dah ada buat free postage. Lepas tu kita adakan campaign. Kita nak tarik orang ke arah tilam kekabu. Ibu bapa sekarang dia dah tak fikir kos ataupun duit. Dia fikir keselesaan bayi yang baru lahir tu. Dia nak yang sejuk, dia nak bayi selesa, tidur lama. Contoh. Selain daripada tilam kekabu, apa lagi produk bayi yang Puan tawarkan? Selain daripada tilam kekabu yang kita tawarkan kepada pengguna, kita ada juga menawarkan bedung, barut bayi dan tungku bayi yang kita buat sendiri dekat rumah, and then baru kita pasarkan kepada customer lah. Okey, apa yang kelebihan yang kita bagi untuk pengguna? Sekarang bayi kebanyakan dia lahir akan 3 kilo ke atas. Jadi ada masalah dengan bedung bayi yang terlalu kecil, kemudian barut bayi pun terlalu pendek. So kita menawarkan bedung saiznya yang lebih besar. Lepas tu barut saiznya lebih panjang. Kemudian tilam kekabu kita pun kita dah lebahkan. Jadi dia boleh pakai lama, and then even dia bayi tu dah meniarap ataupun dah berpusing pun dia boleh pakai lagi. Masih boleh pakai. Tak terjatuh lah. Sebab saiz dia lebih besar daripada yang biasa. Setahu saya sebelum ni Puan bekerja. Jadi macam mana boleh mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan buat perniagaan ni? Kekangan masa kita dengan anak, tak ada masa dengan anak. Itu yang buat saya berani untuk saya berhenti kerja. Kemudian permintaan yang tinggi daripada pengguna lah, pengguna kat luar sana. Yang, jadi yakinlah untuk berhenti kerja. Walaupun income tu dah ada tau. Even saya tengah bekerja pun orang ada tanya mana dapat set tilam ni macam ni kan. Okey, kat situ dah ada permintaan, dah ada pendapatan. Sebab itulah makin yakin dah berani buat keputusan berhenti kerja tu ya. Masa dia mula-mula nak berniaga tu, dia ada cakap dengan saya lah yang dia nak berniaga tu. Lepas tu saya rasa macam boleh ke dia berniaga ni. Okey, kemudian bila saya dah tengok-tengok dekat market, saya rasa macam okey. Jadi saya pun bagilah dia berniaga. Okey, kemudian kalau dia berniaga, dia boleh juga bantu pendapatan untuk keluarga dan juga boleh luangkan masa untuk anak. Masa dia mula-mula nak start bisnes tu memang susah sikit lah. Saya sebagai kawan pun fikir boleh ke dia ni buat, tapi sebagai kawan saya kena sokong dia, kena dorong dia. Kalau itu yang dia minat, saya rasa benda tu yang terbaik untuk dia, saya sokong dia. Sebab saya tengok daripada karakter dia pun memang dia seorang yang gigih, yang rajin bekerja lah. Sebagai ibu pula Puan, macam mana perasaan Puan ataupun bila anak bagi tahu nak berhenti kerja, anak buat perniagaan ni? Yalah, kita seorang ibu tu kan, sebab dia dah kerja, dia dah ada gaji pendapatan bulan. Apabila dia bercakap nak berhenti kerja, nak buat bisnes lah kan. Memang hati seorang ibu ni, sebab kita tak nampak berapa kokoh lah kan. Jadi hati tu macam anak saya ni nak bisnes dengan modal yang besar. Lepas tu kerja ni dah berhenti. Memang hati seorang ibu memang ada gitulah. Yelah, kerja dah bagus kan. Kerja pun dah okey. Masa tu saya berdoa kepada Allah. Yelah, kita seorang ibu, hati pun malam risaukan anak kan. Kata saya, ya Allah, ini semua saya serahkan kepada Allah. Kerana saya pun anak-anak pun ramai kan. Jadi kalau itu yang terbaik untuk anak-anak, suami dia pun okey,
kita seorang ibu ni, seorang ayah dia, cerita jugalah dengan ayah dia kan, anak ni nak berhenti kerja, lepas tu dia nak buka bisnes sendiri. Tapi ayahnya diam je lah, dia tak ada memantau apa semua. Itu je lah keputusan saya, ya Allah, kau peliharalah anak-anak saya dengan rezeki yang dicari dunia dan akhirat. Itu je seorang ibu. Tadi kita dah tahu sedikit sebanyak tentang produk Kekabu. Sekarang ni Saskia nak pergi belajar buat pula produk ni. Tapi sebelum tu, kita tengok siapa ikon kita minggu ini. Saya besarkan lagi pasaran perniagaan saya ni dengan pemasaran yang percuma dengan saya kukuhkan nama saya dekat IG, Facebook. Saya selalu buat posting dalam tu. Lepas tu saya juga buat kelas pemasaran untuk dropship saya dan ejen saya. Saya ajar macam mana untuk buat bisnes. Saya akan ajar dia orang dari tak ada ilmu pasal perniagaan, pasal macam mana nak berniaga. Saya terangkan satu persatu. Untuk yang baru nak mula berniaga, saya sarankan berniaga dulu di rumah ataupun bermula dengan apa yang ada di tangan. Jangan sebab nak tengok pesaing kita, wow, dia dah ada kedai, dah buat yang besar-besar, hebat-hebat. Dia tak apalah, dia dah ada modal. Kita yang bermula daripada bawah, kita tengok apa yang kita ada sekarang ni. So kalau kita tak ada kedai, kita bermula di rumah pun tak apa. Kita buat satu persatu. Bila kita, sebab risiko ni nak buka kedai apa semua, risiko yang besar. Kalau kita tak mahir dalam berniaga, tak mahir lagi, tak berapa nak pandai lagi buat bisnes, lebih baik kita buat di rumah. Dari situ kita akan tahu macam mana selok-belok perniagaan. So bila kita dah tahu selok-belok perniagaan, pendapatan kita yang kita dapat harian kita makin banyak, dari situ barulah kita ambil duit yang kita simpan tu untuk buka kedai, untuk bayar gaji staff. Macam tu juga dengan saya. Saya bermula daripada bawah. Jual biskut dari bawah, saya buat dekat rumah saya pergi keluar rumah pergi post, dan saya jual. Bila saya dah ada produk, saya pun jual produk saya di rumah. Saya packing barang-barang di rumah, saya pergi post barang. Lepas tu saya bila saya dah dapat banyak pendapatan, sebab saya tak buat mana-mana pinjaman. Bila saya dah ada pendapatan duit yang ada lebih tu, baru saya berani buka kedai. Sekarang ni kita nak buat apa dengan kain ni? Okey, sekarang ni adalah proses kita nak buat sarung belah luar untuk tilam. Okey, ni antara design yang kita ada lah. Kita menggunakan dua jenis design kain cotton, 100% cotton. Okey, ini antara cantuman antara dua jenis kain. Yang ni antara corak-corak dan design yang kita ada lah. Ada berapa banyak design setakat ni? Okey, setakat ni kita ada 3 design, iaitu yang biasa, yang ropel belah tengah ataupun ropel belah tepi, dan kemudian yang ni lah cantuman antara dua kain. Okey, yang ni adalah proses pertama. Jahit sarung tilam mengikut design. Mengikut design. Nampak macam senang. Kalau saya nak cuba boleh? Okey, boleh. Setelah bertungkus lumus menyiapkan, dah siap pun sarung bantal Kekabu. Satu, sebelum kita bermula, kita kena ada big why. Dalam diri kita kena ada big why. Kenapa aku nak berjaya? Kita kena tahu kenapa kita nak. Kalau saya, contoh saya, big why saya adalah saya nak keluar daripada kesusahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sentiasa konsisten. Saya tak ada, walaupun ramai kata cacian yang saya dapat,
Ramai tak ada sokongan yang cakap boleh kau, boleh. Bukan senang lah nak buat bisnes ni. Macam-macam. Saya dengan tak ada modal, tapi saya konsisten. Saya faham. Walaupun orang cakap macam tu, saya yakin dan konsisten. Saya nak tunjuk dekat dia orang, saya mampu. Yang ketiga, jauhkan diri daripada orang-orang yang negatif. Di sekeliling kita akan ada yang bagi kata-kata negatif. Saya jadikan kata-kata negatif tu sebagai semangat saya untuk berjaya. Dan yang keempatnya, saya tahu apa sekarang ni yang ramai permintaan, yang orang nak. Saya jual apa yang orang nak, bukan apa yang saya nak. So, di mana ada peluang, di situ ada wang. Saya akan cari peluang saya di mana. So, saya adalah nak bantu orang-orang yang ada masalah obesiti. Jadi, di situlah peluang saya untuk membuat wang. Kita ada 2 jenis tau. Yang ni lah kekabu asli tu. Yang ni jenis fiber. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya perbezaan dia daripada segi warna. Okey, asli memang kita tahu dia tak ada apa-apa chemical, tak ada apa campuran kimia. Jadi warna dia warna asli, warna macam coklat-coklat macam tu. Okey, bila yang fiber ni dia lebih licin. Dia lebih licin. Kemudian serapan haba dia lebih tinggi berbanding dengan panas lah kalau pakai fiber ni. Berbanding dengan kekabu original lah. Okey, kalau kita dapat rasa pun dia lebih lembut berbanding yang ni lah. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan lah kekabu ni. Tapi dia kena cerai-ceraikan macam tu sebab dia gumpal kan. Masukkan macam biasa lah. Masukkan macam biasa. Dia kena naikkan macam ni kan. Betul. Macam ni betul saya buat. Betul. Yes. Untuk ukuran yang kita ni, ukuran tilam baby yang kita buat ni, kita memerlukan lebih kurang 2 kilo kekabu. 2 kilo? 2 kilo untuk 1 set lah. Okey. Untuk satu set tilam dengan bantal untuk satu kecil set semua tu. tilam. Dia ada satu tilam bantal kepala dengan 2 yang tepi untuk penghadang baby. Jadi lepas tu dekat tepi ni kita akan jahit lagi ke? Yes, jahit lagi. Biar dia tak nak keluar lah kekabunya. So kalau macam baby muntah ke, baby terbuang air dekat atas tilam tu, kita just buka cover dia je untuk basuh cover dia. Macam mana kita nak tahu kekabu ni dah cukup untuk satu tilam, sebab 2 kilo tu untuk satu set kan? 1 set kan. Okey, kita depends kepada kerataan dia. Okey, lepas tu dia punya ketebalan adalah 3 inci. Jadi ketebalan kekabu tu untuk tilam 3 inci. Maksudnya apa pun kena ratakan. Lepas tu kita akan 3 inci. Rata dah cukup. Itu yang tahu. Lepas tu selebihnya kita akan masukkan dalam bantal. So sekarang kita akan jahit tepi dia lah. Jahit tepi. Kemudian terus masukkan dalam sarung dia yang kita buat tadi. Okey, sekarang ni inilah dia tilam kekabu yang dah siap. Tadi kita dah masukkan kekabu dalam ni. Lepas tu kita dah jahit tepi. Sekarang nak masuk dalam sarung yang dijahit tadi. Sekarang kita masukkan dulu. Proses terakhir lah ni. Proses terakhir. Jadi biasanya satu set ni kita ada lagi bantal dia kan? Kita ada bantal dia. Masukkan. Perutkan je dulu, tak apa. Okey. Tolak je. Tolak je. Nanti kita baru ratakan lah. Okey, masuk. Okey, silakan. Dah siap pun. Lagi dia satu set ni biasa ada apa lagi? Okey, ada bantal kepala. Okey, bantal kepala dia yang macam ni lah. Ni untuk tepi dia. Bantal bulat dia. Bantal bulat. Bantal kepala satu, bantal bulat 2. Bulat ada 2.
antara set dia lah. Kepala, okey, bantal gulung 2. Tapi kita depends on customer juga. Ada yang customer nak bantal lebih, kita akan buat juga. Harapan saya semoga perniagaan isteri saya dan juga ibu mertua saya semakin berkembang maju. Untuk masa yang akan datang tu, saya harap benda ni berkembang sampai ke luar negara lah. Pengalaman untuk mencari tilam yang selesa untuk anak pertama membuahkan idea untuk beliau menghasilkan produk tilam dari kekabu. Sememangnya tidak disangka, idea tersebut menjadi satu punca pendapatan yang lumayan untuk beliau. Begitulah para penonton, kadang-kadang kita tidak menyangka apa yang ada di depan kita akan menjadi titik perubahan dalam hidup kita. Yang penting, kita kena peka dan mengambil peluang yang ada. Sekian saja untuk episod pada kali ini. Saya Saskia Dahuri, pengacara anda dalam Rezeki dari Rumah.